Tuntutan Filipina ke atas Sabah merupakan satu isu yang telah berlarutan sejak sekian lama, bermula dari abad ke-19 apabila Kesultanan Sulu menuntut wilayah tersebut. Tuntutan ini berakar dari perjanjian yang ditandatangani pada tahun 1878 antara Sultan Sulu dan Syarikat Borneo Utara British, yang terus menjadi puncak pertikaian antara Filipina dan Malaysia selepas kedua-dua negara mencapai kemerdekaan. Sejak itu, kerajaan Filipina telah melalui pelbagai fasa dalam menangani tuntutan ini dengan pendekatan yang berbeza-beza mengikut perubahan politik dan kepimpinan. Dalam konteks semasa, kerajaan Filipina terus berdepan dengan isu ini dengan strategi yang mungkin berbeza daripada pendekatan kerajaan terdahulu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Syafiqah binti Ipli. Dalam pembentakan kali ini saya akan menerangkan perbezaan tuntutan Filipina ke atas Sabah dahulu dan kini. Tuntutan Filipina ke atas Sabah telah melalui berbagai perubahan sepanjang masa, terutamanya dalam pendekatan perundingan yang digunakan. Sejak zaman dahulu lagi, Filipina ini telah menuntut Sabah sebagai sebahagian dari Kesultanan Sulu yang mereka percayai telah diserahkan kepada mereka pada tahun 1962. Selepas pengumuman gagasan Malaysia yang dilakukan oleh Perdana Menteri Malaysia pada tahun 1961, itu telah menimbulkan protes daripada waris-waris Sultan Sulu. Dan daripada pengumuman itu, pada tahun 1902, waris Sultan Sulu ini telah mengemukakan surat kepada kerajaan Filipina. Filipina di bawah pimpinan Presiden Diosdado Macapagal berusaha untuk menyelesaikan isu ini melalui rundingan diplomatik. Filipina mencadangkan agar pertikaian ini dibawa ke Mahkamah Keadilan Antarabangsa untuk diadili, walaupun pada masa itu peluang untuk menang sangat tipis. Pada tahun 1963 juga, Filipina telah menerbitkan buku yang ditulis oleh bekas setiausaha luar Filipina, iaitu Salvador P. Lopez, yang mengandungi pelbagai bukti dan hujah yang menyokong tuntutan mereka ke atas Sabah. Seterusnya, Filipina tidak hanya berusaha melalui rundingan dan penerbitan dokumen, tetapi juga secara terbuka mengkritik Malaysia. Filipina secara terbuka menentang proses penubuhan Malaysia dan menganggapnya tidak adil. Mereka berpendapat bahawa proses pengundian dan pengesahan yang dilakukan oleh PBB tidak melibatkan suara penduduk Sabah secara adil. Seterusnya, pada tahun 1968, selepas perundingan yang diadakan di Bangkok tidak berjaya, Filipina membawa tuntutan Sabah ini ke persidangan antarabangsa, iaitu PBB, yang diwakilkan oleh Narciso Ramos. Akan tetapi usaha Narciso Ramos membawa isu ini ke Mahkamah Dunia didiamkan oleh Malaysia. Kerana Malaysia beranggapan bahawa jika Malaysia menerima seruan Filipina ke Mahkamah Dunia, bermaksud Malaysia meragui hak sendiri ke atas Sabah dan mengakui hak Filipina ke atas Sabah. Pada masa kini, isu tuntutan Filipina terhadap Sabah masih berterusan dan muncul kembali. Namun pendekatannya telah mengalami sedikit perubahan. Keturunan Sultan Sulu sebelum ini telah menuntut kerajaan Malaysia membayar mereka sekurang-kurangnya 14.92 bilion, iaitu 62.59 bilion ringgit Malaysia. Kerana perjanjian 1878 Syarikat Borneo Utara British yang ditandatangani telah dilanggar. Malaysia dikatakan telah menghentikan pemberian wang pengasingan tahun kepada waris Sultan Sulu yang berjumlah 5,300 ringgit Malaysia, berikutan dengan serangan ganas di Lahad Datu yang berlaku pada 11 Februari 2013. Seterusnya, terdapat juga perubahan strategi dari segi bagaimana tuntutan ini diketengahkan dengan waris Sultan Sulu yang menggunakan pendekatan tidak langsung, iaitu melalui pihak ketiga. 31 Januari 2018, warga Filipina yang mendakwa sebagai waris Sultan Sulu telah memfailkan permohonan untuk melantik penimbang tara dengan Superior Court of Justice di Madrid, Spanyol, susulan meminta rundingan semula pembayaran wang isan. Berikutan keputusan itu, Mahkamah Madrid Spanyol telah melantik Dr. Gonzalo Stampa sebagai penimbang tara pada 22 Mei 2019. Seterusnya, Dr. Gonzalo Stampa telah mengantar notis timbang tara dengan tuntutan melebihi 32 bilion telah dihantar kepada kerajaan Malaysia melalui Kementerian Luar Negeri pada 30 Julai 2019. Tuntutan itu pertama kali dibicarakan di Madrid, tetapi pelantikan Dr. Stampa telah dibatalkan oleh Mahkamah Tinggi Madrid, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dengan alasan bahawa Malaysia tidak dapat membela diri kerana ia tidak dimaklumkan dengan secukupnya mengenai isu itu. Pembatalan itu, Dr. Stampa telah memindahkan tempat timbang tara ke Paris untuk mengeluarkan final award. Namun kerajaan Malaysia berjaya memperolehi perintah penggantungan daripada First President of the Paris Court of Appeal untuk menggantung pelaksanaan perintah tersebut. Meskipun terdapat perintah penggantungan, penuntut dan Dr. Stampa Gonzalo tetap meneruskan proses timbang tara di Paris dan mengeluarkan final awardnya pada 28 Februari 2022.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nusha Zena dan akan membentangkan mengenai isu tuntutan Filipina terhadap Sabah yang telah lama berlalutan dan bagaimana ia telah melalui berbagai fasa pendekatan diplomatik serta ketegangan politik. Pada tahun 1960-an, pendekatan diplomatik kedua negara adalah lebih konfrontasi yang mana Filipina di bawah kepimpinan Presiden Diaz Dado Macapagal menggunakan platform antarabangsa seperti PBB untuk mendapatkan sokongan antarabangsa sekaligus untuk menekan Malaysia mengenai tuntutan tersebut. Filipina menuntut Sabah secara agresif menyebabkan ketegangan diplomatik. Bagi Malaysia, mereka menekankan prinsip kedaulatan dengan menolak tuntutan tersebut dengan menegaskan hak rakyat Sabah untuk menentukan nasib mereka melalui Suruhanjaya Cobalt. Ketegangan politik jelas dengan pembekuan hubungan diplomatik dan berlakunya konflik kecil di Laut Sulu dan sempadan Malaysia-Filipina, yang mana berlakunya insiden merupakan di Bank Standard Chartered dan pejabat emas di Lahadatu pada tahun 1985 oleh mundur bersenjata yang telah mengorbankan 11 orang awam. Kini, pendekatan diplomatik lebih kepada rundingan dan kerjasama. Walaupun tuntutan masih wujud, namun kedua negara menekankan kepentingan bersama seperti keselamatan dan ekonomi. Rundingan dilakukan secara tertutup bagi mengelakkan ketegangan. Kedua negara juga terlibat dalam forum serantau seperti ASEAN yang menekankan penyelesaian konflik melalui diplomasi. Ketegangan politik semasa lebih terkawal dan tertumpu kepada isu keselamatan maritim dan ancaman keganasan. Contohnya, serangan pengganas di Lahadatu pada tahun 2013 yang berjaya dikawal tanpa menyebabkan krisis diplomatik yang besar. Secara keseluruhannya, pendekatan diplomatik dalam menyelesaikan isu ini sering terganggu oleh ketegangan politik dan tuntutan unilateral. Tuntutan Kesultanan Sulu yang seharusnya dilakukan melalui saluran diplomatik formal antara kerajaan yang diiktiraf yaitu Filipina dan Malaysia. Ini menegaskan keperluan menggunakan mekanisme diplomatik untuk menyelesaikan pertikaian dan bukannya melalui tindakan ketenteraan ataupun pencerobohan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Azza Soleha binti Mat. Di sini saya akan huraikan berkaitan isu kepentingan dan pembangunan di Sabah. Isu tuntutan Filipina ke atas negeri Sabah telah melalui cabaran dari aspek ekonomi apabila berlakunya tuntutan yang dibuat oleh Filipina terhadap Sabah. Sumber ekonomi negeri Sabah termasuklah berasaskan pertanian, perdagangan, perikanan, dan infrastruktur, juga pemeliharaan alam sekitar. Kelapa sawit merupakan sumber utama dalam sektor ekonomi, yang mana ia juga memain peranan penting dalam menggalakkan pertumbuhan ekonomi, termasuklah koko dan juga getah. Sabah merupakan sebuah negeri yang terkenal dengan kekayaan sumber semula jadi dan tanah tani yang subur sesuai untuk aktiviti penanaman. Walau sumber ekonomi Sabah terdiri pada beberapa sektor, namun sumber ekonomi berasaskan pertanian merupakan sektor utama dalam menjana pendapatan bagi negeri Sabah. Berbanding sumber sektor perkilangan yang merangkumi industri besar, kecil dan sederhana adalah masih kurang dalam pembangunan ekonomi Sabah. Sedangkan sektor ini amat penting dalam menyediakan peluang pekerjaan yang banyak kepada masyarakat. Justeru, pengkaji menyebut Sabah sebagai sebuah bandar kecil walaupun di Malaysia. Sabah merupakan pengeluar minyak sawit utama dalam sektor ekonomi yang berasaskan pertanian ini. Di samping itu, bagi infrastruktur di Sabah pula kehidupan penduduk bandar yang kecil yang mengalami ketidakselesaan akibat daripada perubahan pembangunan bandar kecil yang kurang mampan. Untuk mencapai status dilihat dari aspek kualiti infrastruktur, namun di Sabah penyediaan perumahan bagi golongan berpendapatan rendah adalah kurang. Maka dengan itu rumah bertaraf setinggan wujud. Secara tidak langsung, turut memberi kesan dan mewujudkan isu lain seperti gejala sosial kepada golongan anak muda, termasuklah penjenayah. Pada masa yang sama, penyediaan kemudahan awam tidak memberangsangkan apabila kurangnya kawasan rekreasi dibekalkan di Malaysia, terutama kawasan bandar-bandar kecil seperti Sabah. Jumlah kawasan rekreasi yang strategik adalah sedikit, ditambahkan lagi dengan sikap vandalisme atau tidak mesra pengguna menjadikan infrastruktur yang diwujudkan tidak dapat digunakan sebaiknya.
Secara kesimpulannya, ekonomi dan pembangunan Sabah pada masa ini adalah dalam label sebuah bandar kecil yang sedang membangun. Oleh itu, usaha yang padu dan perancangan yang lebih efisien perlu diambil oleh pihak kerajaan dan juga pihak swasta dalam menjadikan Sabah sebuah negeri yang berkembang. Selaras dengan pandangan orang luar terhadap Sabah sebuah negeri yang kaya dengan sumbernya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Murni Hamid. Sebagai kesimpulannya, terdapat pelarasan besar dibuat dalam pengurusan konflik, kontroversi, tuntutan Filipina terhadap Sabah telah diuruskan. Hal ini karena tekanan PBB yang kuat dari Filipina terhadap Malaysia pada tahun 1960-an telah menyebabkan konfrontasi kecil dan ketegangan diplomatik di Laut Sulu. Strategi sekarang lebih tertumpu kepada penyelesaian diplomatik dan damai. Dalam usaha mencari jawaban yang lebih baik, Filipina semakin terlibat dalam organisasi serantau seperti ASEAN dan menggunakan saluran diplomatik tertutup. Perbezaan utama ialah perpindahan daripada konflik kepada komunikasi yang meredakan ketegangan dan meningkatkan hubungan antara Malaysia dan Filipina. Pendekatan ini menunjukkan bahwa strategi diplomatik yang dibangunkan dengan baik dan mempunyai kesan yang baik terhadap hubungan dua hal lah ketika Filipina berusaha untuk menyelesaikan tuntutan mereka melalui cara yang aman. Sekian itu saja daripada kami. Sekian dan terima kasih.